Saya nak buat cerita tentang MP Jasin. MP Jasin, saya malah nak buat cerita tentang MP Jasin ni. Saya malah nak buat cerita tentang MP Jasin. Sebab apa? Isu dengan MP Jasin ni, dia macam mana? Dia terlalu bangang sampai kita nak komen pun dah. Ni kita tak perlu orang yang intelektual untuk nak komen benda ni. Kita tak perlu perbincangan yang intelektual untuk nak komen benda ni. Okey, ada yang mungkin tak faham. MP Jasin tak faham apa yang berlaku. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, MP Jasin ni juga adalah orang, kalau tak silap saya ada satu video tu, orang yang sama kata, kalau kita nak jadi ahli sunnah wal jamaah, masuk PAS. Bahaya statement tu tuan-tuan. Baik, kita tengok kenyataan daripada perdebatan apa orang kata di antara MP Jasin dan juga Menteri KDN. Menteri KDN iaitu Saifuddin Nasution membicarakan persoalan tentang 3R, isu 3R yang dimainkan oleh sesetengah parti. Race, royalty dan religion. Agama dan bangsa dimainkan terutama bila datang pilihan raya. So Saifuddin membahaskan perkara ini. Benda ni adalah sangat berbahaya terutama dalam isu bila datang pilihan raya ini. Maka beliau berkata sebegini. Islam agama keamanan, agama kasih sayang, agama yang mengharapkan kita hormat menghormati, agama yang menganjurkan kita berkasih sayang, agama yang indah. Tapi akhlak dan pembawaan politik kita distorted ajaran Islam. Mohon tidak membuat fitnah dan cakap benda yang mengarut. Siapa yang mengarut? Kat mana? Dia kata, mohon tidak membuat fitnah perkara yang mengarut. Now, kita dengar balik kenyataan Saifuddin. Agama yang menganjurkan kita berkasih sayang, agama yang indah. Tapi sebelum dia sebut apa? Agama yang mengharapkan kita hormat menghormati. Sebelum tu. Agama keamanan, agama kasih sayang, agama yang mengharapkan kita hormat menghormati. Okay. Jadi dia kata itu fitnah. Cakap benda yang mengarut. Mengarut. Siapa yang mengarut? Kat mana? Tarik balik kenyataan mengarut. Silakan. Tarik balik. Tak apa, tak tahu. Yang berhormat. Tak apa. Datuk Speaker. It's okay. Silakan. Saya bagi izin. Silakan. Kat mana? Okey. Saifuddin bagi izin Dia kata fitnah. Dia kata mengarut. Okey, dia bagi izin. Saifuddin bagi izin. Kenyataan saya itu salah. Silakan. Ya. Kenyataan itu mengandungi unsur-unsur fitnah. Fitnah. Kenyataan seperti itu bertujuan jahat. Apa Sepatutnya sebagai seorang menteri mengeluarkan idea dan pandangan yang memberi manfaat dan menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam negara kita dari sudut krisis ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dan sosial. Menyelesaikan daripada segi ekonomi. Sekejap lagi Saifuddin kata, saya bukan menteri ekonomi, saya menteri KDN. Menteri ekonomi cakap ekonomi lah, saya menteri KDN. Saya cakaplah tentang di mana agama itu digunakan. Bukan mengeluarkan pandangan yang cuba menajamkan pertembungan. Jasin, sila sebut di mana salah saya bila saya ungkap Islam agama yang indah, Islam agama keamanan, Islam agama mengajak kita menghormati. Di mana salah kenyataan saya? Salahnya ialah di dalam memperkatakan demikian mengandungi pula unsur-unsur untuk memfitnah. Di mana? Itu dipanggil secular argument kan. Saifuddin tanya, baik kalau itu fitnah, di mana fitnahnya? Kerana kata-kata itu mengandungi unsur fitnah. So, iyalah itu dipanggil secular argument argument berpusing. Dia kata kenyataan itu fitnah. So bila dia tanya kat mana fitnah? Kenyataan itu mengandungi unsur fitnah. Dan bertujuan jahat. Sebut, Jasin. Islam agama keamanan, apa fitnahnya? Islam agama kasih sayang, apa fitnahnya? Islam agama mengajak kita hormat menghormati. Kat mana fitnahnya, Jasin? Sebut. Ada sebarang. Mana tidak ada sebarang pertikaian. Pertikaiannya yang tidak ada sebarang pertikaian. So saya boleh tanya, mudah soalan. Baik, dia kata demikian. Menteri kata demikian. So dia kata fitnah. So Saifuddin kata, mana fitnahnya? Sebab apa? Kenapa Saifuddin tanya macam tu tuan-tuan? Apa tujuan dia? Nah, kalau dia kata itu ditujukan kepada PAS, kami tak pernah cakap macam tu, Saifuddin boleh buka cerita satu persatu. Amanat Haji Hadi kamu dah jawab macam mana? Ada pemuda SIKPAS kata kalau undi PHBN jadi kafir, kamu nak jawab macam mana? Kamu sendiri, MP Justin pernah mengatakan
Ahli sunnah wal jamaah, orang ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang menyertai PAS. Kamu nak jawab macam mana? Seolah-olah kalau tak menyertai PAS, tak ahli sunnah wal jamaah lah. Kamu nak jawab macam mana? Ada pernah orang kata, Ustaz PAS kata, ada video dia, siapa nak masuk syurga? Nak masuk syurga, Allah SWT akan tanya, berapa nombor ahli PAS kamu? Ada orang kata kalau kita menyertai meeting PAS pun mati syahid. Allah. Itu baru sikit tuan-tuan. Itu baru sikit kita buka. Sebab itu dia takut nak sebut tadi tu. Dia dah terlajak sebut fitnah, ini fitnah. So Muhyiddin Sanusi Saifuddin nak perangkap dia. Okey, apa yang fitnah? Dia tak berani nak sebut apa yang fitnah. Dia tak berani sebut apa yang fitnah, tuan-tuan. Sebab kalau disebut apa yang fitnah, Saifuddin akan bangkit balik. Saifuddin tak nak bangkit. Dia nak dengar si Jasin ni sebut. Dia nak dengar Jasin tu sebut apa. Dia nak dengar Jasin tu sebut apa. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Tak mampu. Jasin nak sebut tu tak mampu. Jadi bila Jasin tak mampu nak sebut fitnah tu kat mana? Sebab memang itu ayat perangkap. Macam juga kita akan tengok sekejap lagi Mahathir kena perangkap dengan Anwar Ibrahim. Kita akan tengok cerita tentang Mahathir kena perangkap tentang Anwar Ibrahim. Dan kita akan lihat perkara itu. Tapi sebelum itu tuan-tuan, ni geng-geng dekat TikTok ni nak tibai saya. Tapi silap salah orang lah bhai. Salah seorang dia nak kenakan. Dia kata Izwardi Mukris menafikan bahawa dia jadi Menteri Besar Kedah. Dia kata, kau penipu, kau fitnah. Baik, kita cerita. Ni, saya bawa kenyataan Mukris. Saya tak takut bahawa saya tidak sama sekali akan jadi Menteri Besar sekali lagi, MB Kedah sekali lagi. Sila hentikan propaganda karut itu. Rakyat tak bodoh seperti yang kau fikirkan. Okey. Saya nak jawab benda tu. Yang pertama sekali kita kata, Mahathir dia takkan berjumpa dengan Hadi, dia punya musuh tradisi dia, yang menyebabkan peristiwa Memali itu antara yang awal. Bukan peristiwa Memali je, banyaklah peristiwa-peristiwa selepas itu yang mana PAS kena teruk. Melainkan dia ada sebab. Dia ada sebab dia. So bila Mukris menafikan, saya nak bagi tahu, Mukris tak pernah kena mengena dalam rancangan ini. Dia tak tahu pun. Tapi adakah Mukris menafikan dia pernah cuba untuk minta masuk ke dalam Perikatan Nasional tetapi ditolak? Betul? Setuju? Pejuang pernah minta masuk tetapi ditolak. Ya, Mukris boleh kata demikian. Tetapi adakah bapa dia menafikan? Saya tak kata itu perancangan Mukris. Pernah saya kata itu perancangan Mukris. Ini perancangan Mahathir. Sebab itu kenapa Menteri Besar Kedah kalut. Yang tahu benda tu adalah geng-geng PAS. Yang tahu keadaan itu adalah Mahathir. Sebab perbincangan itu antara Mahathir dengan Hadi. Mukris ni mengikut je. Ditakdirkan tuan-tuan. Ditakdirkan. Lepas ini Mukris diangkat jadi Menteri Besar. Agak-agak dia nak ke tak nak? Bapak dia suruh. Ditakdirkan. Kalau dia tak jadi Menteri Besar, macam mana? Tak apalah. Saya kata tak ada masalah. Tetapi perancangan itu ada. That is why kenapa 2-3 hari lepas Sanusi buat satu perhimpunan lah, mengangkat dia sebagai Menteri Besar. Kenapa perlu buat demikian? Solidariti kepada Mukris, mengangkat dia jadi Menteri Besar. Kenapa? Persoalan saya, kenapa perlu buat demikian? Jadi akhirnya Mukris hari ini mengeluarkan satu kenyataan. Mukris pula, MB Kedah Sanusi mengeluarkan satu kenyataan. Dia kata apa? Calon MB Kedah ke pimpinan tertinggi PN tentukan. Sanusi kata. Pengurusi Kedah, PN Kedah menegaskan, Sanusi Muhammad Noor menegaskan, kedudukan beliau sebagai Menteri Besar Kedah akan ditentukan oleh kepimpinan tertinggi parti. Beliau kata ia bukan hak mutlak miliknya atau PAS Kedah untuk mencalonkan dirinya. Sebaliknya, calon Menteri Besar akan dicadangkan oleh Setiausaha Agong PN. So maksudnya apa tuan-tuan? Sanusi sendiri pun tak pasti kedudukan dia selamat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia kena akur. Apa yang saya cakap tu dia kena akur. Dia kembali pengurusi Setiausaha Agong PN. Setiausaha Agong PN, dia berbalik kepada siapa yang berkuasa di Kedah. Kalau PAS menang. Kalau PAS menang, siapa berkuasa tuan-tuan? Hadi. So akhirnya
Mahathir, saya kata, dia tak akan buat satu tindakan proklamasi Melayu lah, apalah, mufakat nasional lah dulu, apa, martabat Melayu lah, apa benda semua, melainkan dia ada kepentingan dan juga sesuatu yang dia akan dapat gain daripada situ. Dan ni bukan untuk diri dia. Ni bagusnya seorang ayah bernama Tun Mahathir ni. Dia seorang ayah yang sangat baik. Kepentingan anak-anak dia. So Mukhriz dah menafikan Is. Saya kata, Mukhriz dia bukan never part of the plan. He is part of the plan, but he is not the originator of the plan. Dia bukan originator of the plan. Dia executor je. Dah bapak dia cakap macam tu, nanti dia, kalau dia dilantik, dia dilantik lah. Kalau dia dilantik lah, terpulang kepada keputusan. Kan? Terpulang kepada keputusan. Itu saya kata. Jadi dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, bukan pada keputusan Mukhriz. Dia boleh deny all his one. Remember tak Mukhriz menafikan bahawa kerajaan tidak akan jatuh? Ingat tak Mukhriz pernah menafikan itu, pernah menafikan ini?